Tahun 1997, kisah hantu Purdah. Sebenarnya ia cuma gelaran hantu Purdah, padahal bukan hantu. Dia seorang gadis di sebuah pusat pengajian tinggi IPT yang kurang cantik dan kurang memikat. Bak kata orang, muka biasa-biasa saja. Kes gadis berpurdah ini pernah masuk dalam berita TV3 dan juga surat khabar suatu ketika dahulu. Ceritanya bermula ketika mendapat tawaran ke Menara Gading. Lita merupakan antara insan paling gembira. Boleh dikatakan dia antara anak kampung yang pertama menjejakkan kaki ke universiti. Sekitar tahun 90-an, dapat masuk ke universiti adalah hal yang sangat membanggakan. Namun setelah memasuki universiti dan memulakan sesi kuliahnya, Lita sering berasa tidak senang hati. Ini kerana rakan sebiliknya iaitu Aisyah jauh lebih cantik daripadanya dan sering menerima pujian dari rakan lelaki dan juga perempuan. Ini sedikit sebanyak membuatkan jiwa Lita tertekan kerana dia juga mahu begitu. Tapi malangnya sebagai orang kampung, sejak remaja kulitnya berjerawat hingga ada kalanya tumbuh jerawat batu dan hal ini amat memalukannya. Aisyah sedikit pun tidak pernah berasa bangga akan kecantikannya. Baginya itu satu kurniaan. Namun satu hari dia menegur keadaan muka Lita yang menurutnya amat kusam dan kata-katanya itu membuatkan Lita terasa hati. Kehidupan di universiti diteruskan dan Lita semakin mengenali ramai rakan sekuliahnya. Semasa dia di tahun kedua semester 1, dia berkenalan dengan adik junior yang baru saja masuk, iaitu Amira. Mereka berkawan dan menjadi rapat termasuk mengikut Amira balik ke kampungnya dengan menaiki kereta kancil berwarna merah milik Lita. Ketika di sana, kebetulan pula dia melihat orang ramai keluar masuk bertemu nenek Amira. Bila dia berbual dengan nenek Mah, tahulah dia nenek ini merupakan seorang bidan kampung dan antara pengamal perubatan di sini. Nek, boleh tak tolong saya? Saya malu dengan keadaan muka saya yang tak cantik dan sentiasa begini. Boleh je. Nanti nenek pakaikan susuk emas di muka kamu. Tapi ada beberapa syarat yang tak boleh kamu langgar langsung. Perlu ingat akibatnya kalau langgar pantang. Boleh Nek, saya sanggup lakukan apa saja, kata Lita sambil mahu tahu apa pantang yang harus dihindarinya. Malam itu di bilik Nek Mah, 7 bilah susuk emas dimasukkan ke bahagian muka Lita beserta bacaan yang agak ganjil kedengaran. Satu di dahi, pipi kanan dan kiri, bawah dagu, termasuk hidung kiri dan kanan yang akan menjadikan dirinya kelihatan cantik dan tak akan nampak tua selagi hayatnya masih ada. Selesai semua itu, Nenek Mah mengingatkan Lita agar tidak melanggar pantang ini. Antaranya ialah tidak boleh makan semua jenis pisang, terutamanya pisang emas. Tidak boleh lalu di bawah ampayan, tidak boleh makan makanan bercucuk seperti sate, serta harus berpantang daripada melihat wajahnya di cermin selama 44 hari. Semua syarat-syarat itu Lita persetujui. Menurut Nek Mah, jika dia terlanggar pantang, akibatnya amat buruk, di mana wajahnya akan bertukar hodoh sehodoh-hodohnya. Beberapa hari kemudian, Lita menghadiri kuliahnya seperti biasa. Lita tidak sabar menunggu reaksi orang terhadap dirinya. Orang pertama yang menegurnya cantik adalah Aisyah. Saat itu Lita bangga. Dia sedar susuk itu mula membuatkan dirinya terkenal. Sejak itu nama Lita menjadi sebutan dan rebutan ramai lelaki, termasuk pensyarah. Dia juga mempergunakan kecantikannya untuk mengikis duit lelaki. Ini termasuklah Azman, anak muda yang kelihatan seperti anak orang miskin yang turut mencuba nasib meraih cintanya. Namun Lita menghina Azman setelah mengetahui Azman adalah seorang yang berasal dari sebuah keluarga miskin, serta wajah Azman yang agak tidak tampan. Itu alasannya. Masa berlalu, Lita semakin lupa diri akibat kecantikan yang tiada tandingan. Suatu hari dia berasa penasaran dan tidak sabar menunggu tempoh pantang selama 44 hari itu. Dia ingin juga melihat kecantikan wajahnya yang sekarang. Kerana sifat yang ingin tahu yang begitu mendalam mengenai apakah wajahnya yang sekarang, jadi dia langsung melihat wajahnya di cermin. Reaksi terujanya terus berubah selepas melihat wajahnya yang langsung tiada perubahan, seperti rakan-rakannya memujanya dan memujinya. Malam itu dia berasa amat gelisah. Mukanya terasa panas dan mula mengelupas. Menjelang tengah malam, kulit mukanya semakin hodoh. Timbul bintik-bintik besar dan amat menakutkan.
Esoknya apabila ke kelas, Lita menggunakan purdah demi menutup malu. Ramai bertanya, namun dia tidak menjawab banyak. Selepas habis kelas, Lita bertindak memandu kereta kancil merahnya menuju ke rumah Nenek Mah semula. Sampai di sana, Nek Mah berkata, tiada apa yang boleh dilakukan kecuali menghisap darah 44 orang anak dara Sunti untuk mendapatkan semula wajahnya yang cantik. Taksub dan terpedaya dengan ilmu syaitan, Lita akur. Dengan kancil merah itu jugalah dia memandu dan terus menuju ke kawasan perumahan yang tidaklah begitu jauh dari rumah dukun Nek Mah bagi mencari mangsa. Modus operandi yang digunakan Lita adalah dengan menyamar sebagai seorang penjual kain. Dia pergi dari rumah ke rumah untuk melihat sama ada di dalam isi rumah yang dia pergi itu ada anak dara Sunti ataupun tidak. Jika ada, dia akan menggunakan ilmu hitamnya yang telah diberikan oleh dukun tersebut, dan alatan yang digunakan Lita adalah jarum peniti. Ramai yang telah menjadi mangsanya, dan beberapa hari kebelakangan itu, kelibat gadis purdah ini sering terlihat merayau di kawasan perumahan tersebut. Beberapa orang penduduk mula curiga akan kehadiran Lita ini. Perbuatan beliau dihebohkan oleh keluarga yang pernah menjadi mangsa beliau. Dan ketika itu, gadis purdah menjadi bualan mulut masyarakat Malaysia pada ketika itu. Ramai yang terserempak. Ada yang sedang menjemur kain di luar rumah menghentikan niat menjemur pakaian tersebut dan bergegas masuk ke dalam rumah dalam keadaan kelang kabut apabila hantu purdah singgah di hadapan pagar rumahnya. Lita tidak mengalah. Dia tetap dengan pendiriannya iaitu ingin kembali cantik. Jadi Lita tidak memperdulikan netizen di situ dan teruskan mengetuk pintu demi pintu. Akan tetapi malang. Semua orang berwaspada mengenai kehadiran Lita. Oleh itu, mereka tidak mahu membukanya kerana mereka sudah memastikan terlebih dahulu siapa yang datang. Hal ini kerana mereka telah mengintai di jendela dari dalam rumah sebelum membuka pintu. Lita mengetahui akan kecurigaan penduduk di situ. Lalu dia mengambil kesempatan meninggalkan kawasan itu secepatnya. Beberapa hari kemudian, Lita menuju pula ke satu kawasan perkampungan di Kuantan, Pahang. Sehari sebelum kejadian, dia meronda mencari rumah. Mata dia terpaku dan tertarik dengan sebuah rumah, di mana rumah tersebut tidak terdapat langsung rumah jiran di kiri ataupun di kanan. Serta kebetulan pula Lita ternampak seorang anak gadis Sunti sedang menjemur pakaian di luar rumah tersebut. Lita hanya tersenyum. Keesokan harinya, Lita terus memberhentikan kereta kancilnya di hadapan rumah yang ingin ditujuinya semalam dan memanggil orang di dalam rumah. Assalamualaikum. Kum. Laungan Lita disapa oleh seorang wanita yang berusia dalam lingkungan 40-an. Waalaikumsalam. Ya nak, cari siapa ya? Lita berkata, saya ada jual pakaian. Tuan rumah itu tanpa berfikir panjang terus mempelawa Lita masuk. Jemput masuk nak, cuaca panas ni. Masuk. Jemput. Lita hanya mengangguk dan terus mencapai barangan yang kononnya untuk diniagakan dan juga beberapa batang jarum peniti. Sesampai dalam rumah, Lita terus duduk di atas sofa dan terus bertanya, puan seorang je ke kat dalam rumah ni? Balas makcik tersebut, tak, makcik waktu ni berdua je kat rumah. Itulah suami makcik ada kat kebun tengah menebas. Anak makcik tu ada dalam bilik tu tengah tidur. Agaknya mungkin penat sangat kot lepas tolong makcik masak. Lagipun maklumlah hari ni kan hari Minggu, kata makcik itu sambil menunjukkan ke arah bilik anaknya. Mau makcik panggilkan anak makcik ke? Mana tahu kan kot dia minat dengan baju anak ni. Lita menjawab, tak apalah makcik, biar anak makcik tu tidur, tak apa. Makcik tersebut membalas, kejap je nak. Makcik nak sediakan air untuk anak. Anak duduk dulu ya. Duduk kejap, tunggu kejap. Lita hanya mengangguk. Ketika makcik tersebut leka di dapur, Lita dalam keadaan kelam kabut terus mengeluarkan alatan jarum peniti daripada bekasnya dan terus bergegas memasuki pintu bilik anak makcik tersebut yang ketika itu kebetulan tidak dikunci. Tanpa berlengah, Lita terus membaca mantra yang diajar dukun. Sepertinya anak makcik tersebut berada dalam keadaan pukau walaupun sedang tidur. Lita terus mencucuk tapak tangan anak makcik tersebut. Tetapi untuk menghisap darah anaknya, sepertinya Lita tidak kesampaian. Kerana secara tiba-tiba makcik itu menecah bilik anaknya untuk mencari Lita yang tiada di ruang tamu. Alangkah terkejutnya makcik tersebut dan terus menjerit meminta tolong.
Teriakan makcik itu membuatkan Lita panik dan terus keluar dari bilik tersebut sebelum mencapai barang-barangnya dan terus menuju ke kereta kancil merahnya. Lita terus pandu dan terus memuncuk kenderaannya dengan laju. Selepas kejadian itu, kisah hantu Purda yang pernah menghantui pada tahun 97 turut terkubur dan diam begitu sahaja sehingga kini.